Maksud falsafah adalah pengetahuan tentang pengertian dianggap sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain. Untuk tugasan ini, kumpulan kami telah memilih tajuk falsafah idealism. Maksud idealism adalah suatu kumpulan yang wujud dalam pelbagai metafizik pandangan secara realiti. Ia juga bermaksud persepsi atau pemahaman serta pemikiran untuk seseorang manusia. Ia dibentuk secara mental. Sebagai contoh, saya fikir oleh itu saya wujud. Ia juga merupakan suatu realiti adalah kebenaran yang hanya wujud dalam pemikiran manusia. Antara tokoh-tokoh aliran falsafah idealism ialah pertama, iaitu Plato, bermula daripada tahun 347 sehingga 477. Ia menggambarkan bahawa sifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dan juga gambaran dunia. Ia boleh ditangkap melalui panca indera manusia. Tokoh idealism yang kedua ialah Pascal, iaitu pada tahun 1623 sehingga 1662. Ia menganggap pengetahuan manusia melalui dua cara, iaitu akal fikiran dan juga hati. Jika akal fikiran telah mencapai hadnya, hati akan mengambil alih peranan. Yang ketiga adalah Immanuel Kant, iaitu pada tahun 1724 sehingga 1804. Ia menganggap bahawa fahaman yang dimiliki oleh kita kepunyaan diri sendiri melainkan ruang dan waktu. Tokoh yang terakhir adalah Hermann Hoppe, iaitu pada tahun 1874 sehingga 1946. Ia adalah tentang pandangan ekspresi melalui pemikiran yang dapat disimpulkan melalui jiwa manusia. Antara ciri-ciri falsafah idealism ialah metafizik, iaitu realiti dan kebenaran. Ianya mampu wujud dalam keadaan fizikal tetapi tidak dalam keadaan nyata dan juga muktamad. Yang kedua adalah epistemologi, iaitu pengetahuan dan ilmu. Ia mendapatkan pengetahuan selain daripada kaedah saintifik. Keimanan, taklukan dan institusi boleh diterima untuk mendapatkan pengetahuan. Yang terakhir adalah aksiologi, iaitu nilai. Menerangkan bahawa nilai dan etika adalah mutlak. Pengaruh falsafah idealism dalam pendidikan melalui tiga cabang, iaitu metafizik, epistemologi dan juga aksiologi. Pendidikan adalah penting untuk semua kelompok kerana mungkin akan menaikkan taraf serta pemikiran seseorang melalui dari segi rohani dan juga intelektual. Ia juga mampu menjadikan sesebuah masyarakat lebih maju dan berfikiran terbuka dalam menerima segala pendapat. Selain itu, politik. Apa yang kita boleh lihat adalah idealism boleh mempengaruhi individu ataupun sesebuah kumpulan tersebut. Sebagai contoh, idealis dan fahaman setiap parti berbeza tetapi mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu ke arah kesejahteraan. Ciri idealisme yang disokong oleh kumpulan penyokong ialah idealisme paradoks, yang menyatakan pemikiran ini mempercayai bahawa semua gambaran atau bentuk yang terhasil diletakkan sebagai akal Tuhan yang terdapat pada gambaran bagi gambar. Oleh itu, tokoh-tokoh idealisme akan melihat sesuatu benda itu bukanlah bentuk yang dianggap sebagai realiti yang berlaku, malahan merupakan gambaran bagi gambar yang terhasil di minda. Dengan kata lain, ia beranggapan bahawa sesuatu itu yang berlaku bertentangan dengan pendapat yang diterima umum. Pemikiran ini dipelopori oleh Plato. Ciri-ciri idealisme yang ditolak kumpulan penentang aliran pemikiran falsafah pula adalah menolak kewujudan fizik secara hakikat. Ini bercanggahan dengan pemikiran realisme yang mengatakan bahawa alam ini wujud secara realistik. Oleh itu, mereka menolak bahawa idealisme kritikan hasil cetusan psikologi yang disokong oleh Immanuel Kant hampir sama dengan Berkeley. Hal ini demikian kerana falsafah idealisme menetapkan bahawa asas kewujudan sesuatu itu berbentuk rohani, iaitu pemikiran dan bukannya dalam bentuk fizikal atau material. Kerohanian merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Walaupun satu benda itu didapati wujud secara fizikal, tetapi kewujudannya adalah tidak muktamad secara nyata. Seterusnya, antara amalan dan tindakan kumpulan penyokong yang terpengaruh dengan aliran pemikiran falsafah dari aspek perkembangan ilmu ialah menumpukan dalam bidang pendidikan, iaitu dalam melatih akal, menyembuhkan roh dan menguasai idea. Kerana idealisme percaya tentang kepentingan akal dan idea. Ikatan antara pelajar dan unsur-unsur kerohanian perlu dipupuk dengan usaha serta memberi penekanan kepada kerohanian antara manusia dan alam melalui pendidikan. Dengan ini, daya pemikiran perlu ditingkatkan bagi menghasilkan idea yang bernas dan boleh diterima pakai. Idealis percaya seorang itu boleh memperoleh pengetahuan selain daripada kaedah saintifik. Kaedah yang digunakan juga tidak terhad dan terkongkong kepada ujian empirikal sahaja. Keimanan, keakulan dan institusi juga boleh diterima untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk menangani isu ini, kita dapat lihat dari falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah rukun negara. Falsafah pendidikan kebangsaan ialah usaha yang berterusan ke arah perkembangan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi sebagai cadangan untuk penambahbaikan untuk menangani isu keseluruhan identiti ini ialah daripada sistem pendidikan sekolah. Sistem pendidikan sekolah perlu menekankan subjek agama kerana subjek agama ini dapat membantu untuk mengutuhkan lagi kerohanian seseorang individu. Jadi peranan guru di sekolah adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid tentang hukum hakam agama dengan lebih mendalam agar mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan dan apa yang tidak perlu mereka lakukan. Dengan ini, kerohanian dalam diri mereka akan lebih utuh dan dapat
mengelakkan mereka daripada terjebak dalam isu kecelaruan identiti ini. Seterusnya, melalui falsafah rukun negara, kita dapat lihat prinsip pertama rukun negara itu sendiri, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menekankan tentang kehidupan beragama adalah asas kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi dapat dilihat individu yang mengalami kecelaruan identiti ini kurang mendalami ilmu agama. Jadi mereka mudah terjebak dalam isu ini. Dan dengan ini, apabila kita kurang mendalami ilmu agama, mereka akan mudah terpengaruh dengan budaya barat yang ditunjukkan. Jadi secara tak langsung, isu ini akan menjadi lebih berleluasa dalam negara kita. Seterusnya, adakah isu kecelaruan identiti ini berkait rapat dengan bidang sosial? Isu kecelaruan identiti juga dikenali sebagai kecelaruan genre yang merupakan salah satu penyakit mental. Penyakit mental ini dirujuk menjadi konflik serta pertemuan genre antara jantina. Kecelaruan ini disebabkan karena tekanan atau masalah yang dihadapi oleh seseorang menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk mengubah kehidupan mereka. Isu ini menjadi perbincangan yang hangat di negara Malaysia karena terdapat segelintir lelaki yang dikenali sebagai maknya telah berani muncul di halayak ramai dengan menuntut hak-hak mereka. Umumnya hanya terdapat dua jantina yang diterima oleh ras masyarakat di seluruh dunia, yaitu lelaki dan perempuan. Lelaki dikatakan bersifat maskulin dan tertarik pada perempuan, manakala perempuan adalah sebaliknya. Permasalahan ini juga disebabkan karena perasaan tidak selesa kepada anatomi seksual sendiri, dan mereka juga menolak jantina tetapi masih mengekalkan alat kelamin mereka. Isu kecelaruan identiti ini juga ditafsirkan sebagai ketidakselesaan berterusan individu terhadap jantina mereka dan kemahuan untuk menjadi jantina sebaliknya. Istilah transgender pula merujuk kepada individu yang menjauhi jantina mereka sejak lahir, dan termasuk dalam kategori ini ialah triseksual, yaitu individu yang mengalami identity gender yang tidak selari dengan fisikal dan badan mereka. Isu ini juga menyebabkan masalah LGBT timbul dalam kalangan masyarakat yang menuntut berbagai hak-hak mereka. Faktor berlakunya masalah ini adalah disebabkan faktor individu itu sendiri. Faktor ini disebabkan karena peringkat permulaan pertumbuhan kanak-kanak di antara umur 10 hingga 19 mengalami krisis identity. Masalah ini berlaku karena mereka mencari identity dengan melakukan perkara baharu. Perasaan ingin tahu serta melibatkan sebagai mangsa dara di asrama. Perkara ini secara tidak langsung akan mengubah atau melahirkan persepsi baharu dalam diri mereka. Selain itu, faktor keluarga juga menjadi punca berlakunya masalah ini. Kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa menyebabkan kanak-kanak mencari sesuatu yang baharu yang dapat menghilangkan tekanan mereka. Secara tidak langsung, mereka akan terjerumus dalam kegiatan yang tidak bermoral. Faktor persekitaran juga memainkan peran penting seperti pergaulan bebas, penggunaan tanpa sekatan, dan pengaruh media sosial. Perkara ini akan mendatangkan perkara yang tidak sehat karena kurangnya pemantauan dari segi keluarga, pihak sekolah, dan pihak kerajaan. Ia boleh mendatangkan perkara yang buruk jika tidak dibentuk daripada akar umum. Seterusnya, adakah isu kecelaruan jantina berkait rapat dengan aliran pemikiran falsafah idealism? Berdasarkan kajian kami telah mengelupas bahwa terdapat dua ciri berkait rapat dengan isu tersebut, yaitu ciri metafisik serta ciri epistemologi. Ciri metafisik merujuk kepada seseorang perlu menerima jantina yang asal dengan tidak mengubah ciri-ciri yang sedia ada. Ia wujud dalam bentuk pemikiran rohani yang akan mempengaruhi seseorang secara mental. Perkara ini karena pemikiran yang bercampur dengan pengetahuan sifat yang buruk akan menyebabkan seorang bertindak di luar jangkaan. Ia tidak wujud secara fisikal atau material karena sifat dan perlakuan yang merubah mereka adalah sikap mereka dan tidak melibatkan perubahan alat sulit atau alat kemaluan mereka. Sifat kerohanian merupakan unsur terpenting yang penting dalam kehidupan seharian karena melibatkan tingkah laku seseorang. Isu ini melibatkan penglibatan seseorang dalam komuniti karena terpaksa berkongsi hak yang sama. Ciri ini menekankan kebendaan dan realiti yang akan mempengaruhi sesuatu benda tersebut. Seterusnya, ciri kedua yang berkait rapat dengan isu kecelaruan genre berdasarkan aliran pemikiran falsafah idealism ialah ciri epistemologi. Ciri epistemologi juga akan mempengaruhi pengetahuan dan ilmu terhadap individu. Isu ini melibatkan pengetahuan seorang individu terhadap kecelaruan identiti. Pemikiran ini akan mempengaruhi tingkah laku seseorang karena pengaruh persekitaran menyebabkan berlakunya kecelaruan identiti. Pengaruh keimanan dan institusi boleh memberikan pengetahuan kepada individu untuk mengatasi masalah ini. Ciri seterusnya ialah ciri aksiologi yang melibatkan nilai seorang individu. Perkara ini ialah melibatkan turun-temurun daripada generasi ke generasi. Tidak dinafikan banyak pihak yang berusaha untuk menangani isu ini, tetapi seolah-olah kita tidak nampak akan hasilnya. Jadi langkah utama yang perlu kita lakukan adalah untuk mengubah diri kita sendiri, iaitu dengan kita perlu periksa kerohanian kita dan meningkatkan lagi keutuhan rohani kita dengan mendalami lebih banyak dan lebih mendalam tentang ilmu agama. Jadi dengan ini
kita dapat sekurang-kurangnya dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam isu kecelaruan identiti. Selain itu, sistem pendidikan sekolah juga perlu memberi penekanan terhadap subjek civic dan agama agar individu dapat belajar secara seimbang, dan apabila kedua-dua pendidikan ini seimbang, maka lahirlah insan yang berguna dan seimbang dalam pelbagai aspek, seperti yang telah ditetapkan dalam konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Umum mengetahui isu kecelaruan identiti ini sangat salah di sisi undang-undang negara kerana ia tertakluk dalam enakmen kesalahan jenayah syariah. Jadi masyarakat perlu sedar bahawa kehidupan mereka tidak akan harmoni tanpa pedoman dan keagamaan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.